Hello, hai, salam sejahtera. Saya Fazira Sera Lajim, belajar OUM Intek September 2024. Hari ini saya akan membentangkan ataupun berkongsi tentang teori kognitif dalam Saya akan memperkenalkan dahulu biodata Bapak teori kognitif yaitu Jane Piaget, seorang pakar biologi dan psikologi kanak-kanak di Switzerland. Lahir pada 9 Agustus 1896 dan meninggal pada 16 September 1980. Pendidikan beliau memperolehi ijazah doktor dalam bidang ilmu pengetahuan alam dari University Neuchâtel pada tahun 1918. Ketika itu beliau baru berusia 22 tahun. Bidang kepakaran beliau adalah psikologi, epistemologi genetik, falsafah, dan pekerjaan beliau adalah sebagai psikolog, ahli pendidikan, dan juga filsuf. Kita akan belajar tentang teori kognitif. Teori kognitif ataupun yang lebih dikenali sebagai Piaget teori yang menekankan proses mental dalam pembelajaran seperti cara individu memperolehi, menyimpan, dan memproses maklumat. Teori ini berpendapat bahwa pembelajaran bukan sekadar menghafal, tetapi melibatkan pemikiran aktif, pemahaman, dan perorganisasian maklumat berdasarkan pengalaman. Dalam konteks pendidikan, teori kognitif menggalakkan pelajar untuk membina pengetahuan sendiri melalui proses berpikir dan berinteraksi dengan dunia sekeliling mereka. Kita akan masuk dalam konsep utama teori kognitif. Konsep utama asimilasi. Asimilasi adalah proses mental di mana seseorang memasukkan maklumat atau pengalaman baru ke dalam pengetahuan atau skema yang sudah ada. Konsep ini diperkenalkan oleh Jane Piaget dalam teorinya tentang perkembangan kognitif. Dalam asimilasi, individu memahami maklumat baru berdasarkan pengetahuan yang telah mereka miliki tanpa perlu mengubah struktur mental mereka. Sebagai contoh, jika seseorang ataupun jika kanak-kanak tahu apa itu burung, melihat burung baru, dia akan mengenali haiwan itu sebagai burung dengan menggunakan skema burung yang sudah ada dalam pikirannya. Proses ini membolehkan seseorang memahami dunia lebih mudah karena mereka menggunakan pengetahuan sedia ada untuk menginterpretasikan maklumat baru. Konsep akomodasi. Akomodasi adalah proses di mana seseorang menyesuaikan atau mengubah pemahaman dalam skema sedia ada dalam minda mereka apabila berhadapan dengan maklumat baru yang tidak sesuai dengan pemahaman lama. Proses ini berfungsi untuk membantu individu menyesuaikan pandangan dan struktur pemikiran mereka agar selari dengan pengalaman dan pengetahuan baru yang diperolehi. Sebagai contoh, kita akan ambil dalam pembelajaran konsep baru dalam subjek sains. Jika seorang pelajar yang mempelajari teori bahwa bumi adalah pusat sistem surya, kemudian belajar tentang teori heliocentrik, dia akan perlu mengakomodasikan pemahamannya untuk menerima konsep yang baru ini. Kita akan masuk dalam perkembangan kognitif. Ada 4 tahap yang kita akan pelajari. Peringkat sensorimotor yang berlaku antara 0 hingga 2 tahun. Perkembangan kognitif adalah asas kepada pembelajaran awal dan difokuskan kepada interaksi langsung dengan dunia sekeliling. Pembelajaran melalui pengalaman deria dan motor. Pada peringkat ini, bayi dan juga kanak-kanak belajar dengan menggunakan deria mereka di mana mereka melihat, mendengar, merasa, menyentuh, dan pergerakan fisikal, merangkak, memegang, dan menjatuhkan. Ini membantu mereka memahami konsep seperti sebab dan akibat, serta keabdian objek. Guru dan penjaga boleh memperkenalkan mainan yang pelbagai dari segi tekstur, bunyi, dan warna untuk merangsang pengalaman deria bayi dan juga kanak-kanak. Peringkat praoperasi yang merangkumi usia antara 2 hingga 7 tahun, perkembangan kognitif memainkan peranan penting dalam membantu anak-anak membina pemahaman asas tentang dunia melalui pemikiran simbolik, bahasa, dan imajinasi. Yang pertama, penggunaan pemikiran simbolik. Aktiviti yang boleh dilakukan adalah yang melibatkan lukisan, permainan, peranan, dan bercerita untuk membantu anak-anak mengembangkan pemikiran simbolik mereka. Yang kedua,
dari segi pembelajaran melalui imajinasi dan permainan. Aktiviti yang boleh dilakukan adalah kita boleh membuat permainan pura-pura, contohnya bermain masak-masak ataupun dokter dan pesakit. Aktiviti ini membantu anak-anak memainkan peranan sosial, bahasa, dan emosi. Yang ketiga, mengembangkan kemahiran bahasa. Guru atau penjaga boleh memperkenalkan aktiviti seperti membaca buku cerita, berbual dan menyanyi bersama kanak-kanak untuk memperkaya kosakata mereka, meningkatkan kepayaan komunikasi dan mengasah kemahiran bahasa anak-anak di antara usia 2 hingga 7 tahun. Tingkat operasi konkret. Anak-anak mulai berpikir secara logik dan sistematik tentang objek konkret, objek yang nyata dan boleh dilihat. So, dalam pengajaran dan pembelajaran yang sangat penting, kita boleh menggunakan contoh yang sesuai berdasarkan pengalaman murid. Ini untuk mengajar perkara yang lebih kompleks. Pengalaman membantu murid memahami perkara lebih kompleks. Peringkat operasi common. Anak-anak atau remaja mulai berpikir secara abstrak dan hipotetis, membolehkan mereka memahami konsep yang kompleks. Guru boleh menyediakan masalah yang lebih rumit, gagasan proyek melibatkan pelajar dengan eksperimen. Secara keseluruhannya, peringkat operasi formal ini membolehkan guru merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih mencabar, logik dan reflektif, membantu pelajar mengasah pemikiran kritikal, membuat keputusan berasaskan logik, dan membina asas yang kukuh untuk pembelajaran yang lebih lanjut. Yang terakhir, kepentingan kognitif dalam pengajaran dan pembelajaran sangat besar dalam meningkatkan pemahaman pelajar. Dengan menekankan proses mental dan cara pelajar memproses maklumat teori kognitif, membantu pelajar memahami konsep dengan lebih mudah. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Teori kognitif membantu pelajar mengaitkan maklumat baru dengan pengetahuan yang sedia ada, yang menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan mendalam. Ia memudahkan pelajar menguasai konsep dengan lebih baik dan membina asas yang kukuh untuk pemahaman lanjut. Yang kedua, pembelajaran aktif. Teori kognitif menekankan pembelajaran aktif di mana pelajar bukan sahaja menerima maklumat, tetapi juga merenung dan memahami makna di sebalik konsep itu. Aktiviti seperti soal jawab, perbincangan, dan tugasan berdasarkan masalah memberikan peluang kepada pelajar untuk berpikir dan menganalisis secara mendalam. Yang ketiga, kita akan masuk dalam kemahiran berpikir. Dengan menggalakkan pelajar berpikir kritis dan kreatif, teori kognitif membantu mereka membangun kemahiran menyelesaikan masalah. Pelajar belajar menganalisis masalah, mencari hubungan antara konsep dan menggunakan pengetahuan yang mereka miliki untuk mencapai penyelesaian. Yang terakhir, meningkatkan ingatan ataupun memperkukuhkan ingatan jangka panjang. Ya, teori kognitif menekankan proses pengulangan dan latihan sebagai cara untuk memperkuatkan ingatan. Dalam pembelajaran, ia boleh dicapai melalui aktiviti berterusan yang mengaitkan konsep-konsep terdahulu dengan yang baru, membantu pelajar menyimpan maklumat dan ingatan jangka masa yang panjang.